Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Okey, sekejap. Okey, insya-Allah pada hari ini macam biasa, boleh nampak tak slide tadi? Okey, alhamdulillah boleh. Okey, kita akan teruskan kepada pelajaran yang kelima, Bahasa Arab 2 dengan kitab yang sama. Okey, tajuk yang kita akan bincang sekarang ni adalah tajuk mawadhi'u kasri hamzati inna. Okey, sebelum ni kita dah bincang dah tajuk ni, cuma sebelum ni tajuk dia bukan kasri, fathi. Fathi sebelum ni kita baca dengan anna. Bila keadaan kita baca dengan anna, bila keadaan kita baca dengan inna. Jadi untuk kali ni kita akan bincang di manakah tempat yang kita mesti baca dengan inna, tak boleh baca dengan anna. Okey. Boleh tengok pada muka surat 167. Okey. Mawadhi'u kasri hamzati inna. Okey, secara kaedah yang kita kata sebut hamzah dibaca dengan baris bawah, iaitu tuksaru hamzatu inna, di baris bawah kan hamzah inna idza lam yumkin, jika tidak boleh, tidak mungkin, antu awwala, untuk ditafsirkan, jika kita tidak dapat tafsirkan hiya inna tu sendiri, wa ma'muluha, dan ma'mulnya bimasdarin. Ya, jikalau kita tidak boleh tafsirkan, jika kita tidak mungkin menafsirkan inna dan juga ma'mul dia sebagai masdar. Apa itu ma'mul dia? Ma'mul ni asal daripada perkataan amala, perkataan amal, beramal, ma'mul yang diamalkan, yang diperbuatkan. Okey, inna ni dia ada sesuatu yang dia ubah. Apa yang diubah? Iaitu dia ada isim inna dan juga ada khabar inna. Itu yang kita maksudkan antu awwala, jikalau tidak boleh ditafsirkan inna dan ma'mulnya. Ma'mul dia tu siapa? Isim inna dan juga khabar inna. Jikalau kita tidak boleh tafsirkan tiga perkara tu sebagai satu masdar, maka kita kena baca inna tu dengan baris bawah. Okey. Wa yajibu zalika fi nahwi ma ya'ti. Kaedah disebut wajib yang demikian tu maksudnya baris bawah hamzah inna pada contoh yang berikut, pada kaedah yang berikut, idza waqa'at fi awwalil kalam, jikalau berada pada awal ayat. Contohnya innan naila, sesungguhnya. Inna ni duduk awal ayat. Okey, maka kita baca inna, tak baca anna naila. Tapi innan naila hayatu Misra, sesungguhnya sungai Nil ini adalah kehidupan bagi negara Mesir, bagi rakyat Mesir. Yang kedua, idza waqa'at ba'dal qawli, jikalau inna ini berada selepas qaul, kata-kata. Wa mashtaqa minhu, ataupun apa yang terbit daripada kata-kata. Apa yang mushtaq, apa yang terbit, apa yang terhasil daripada qaul. Okey, qaul ni sebagaimana kita tahu, qaul apa tu qaul? Qaul itu adalah kata-kata. Kata-kata ni adalah masdar lah sebab ada alif lam kan. Okey. Apa yang keluar daripada al-qaul ni? Qala. Fi'il madhi dia qala. Keluar daripada qaul, fi'il mudhari' yaqulu. Keluar daripada qaul, fi'il amar qul. Dan ada banyak ataupun contoh lain, isim fa'il jadi qailu, ataupun jadi isim maf'ul maqalu. Begitulah. Wa mashtaqa minhu, apa yang terbit daripadanya, apa yang terpecah daripadanya tu, maksudnya daripada perkataan qaul, dia akan keluar pada qala, yaqulu, qul, qailu dan macam-macam lagi. Sebagai contoh, kalau inna berada selepas pada qaul ataupun selepas pada qala ataupun selepas pada yaqulu,
Sebagai contoh, kul, katakanlah. Okey, dia pada ayat inna tu betul-betul selepas kul. Innal haqqa wadihun, sesungguhnya kebenaran itu jelas. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah idza waqa'at fi awwali jumlatis silah. Jikalau inna itu berada pada awal ayat silah. Ayat silah ni kalau kita ingat balik, tajuk apa? Tajuk isim mausul. Mana isim mausul? Isim mausul ni, kita tengok ni. Alladhi ni. Alladhi ini adalah isim mausul. Maka yang berada selepas dia ni kita panggil silah. Ataupun jumlah silah. Ustaz suka terjemah silah ni sebagai ekor lah. Ekor kepada al-lazi ataupun ayat yang berada selepas al-lazi. Sebagai contoh, zurtu, saya menziarahi al-lazi, orang yang. Kalau kita bertiga zurtul lazi sahaja, maka ayat tu tak jelas. Al-lazi apa? Saya menziarahi orang yang, ni ayat dia. Orang yang apa cerita dia? Inni umajjiduhu, sesungguhnya saya memuliakannya. Saya melawat, saya menziarahi orang yang saya muliakannya. Maka kita tengoklah ada 3 keadaan yang mana kita kena baca inna dengan baris i. Inna ni yang pertama awal ayat, yang kedua selepas qala ataupun ada adik-beradik dia, yang ketiga adalah selepas isim mausul. Okey. Kita tengok pelajaran yang lepas sebagai satu flashback. Okey. Sebelum ni kita belajar mawadhi'u fathi hamzati anna. Kita baca tempat-tempat baris atasnya hamzah inna. Okey. Kaedah dia guna tuftahu hamzatu anna, di baris atas ke hamzah anna ni idza halat hiya, apabila beradalah dia, anna tu berada, wasmuha wa khabaruha, 3 perkara. Anna, isim anna, khabar anna ni berada pada mahallal masdar, pada tempat masdar. Okey, jadi kita tengok nombor 1, 2, 3 ni. Jelaslah. Yang pertama sekali, ni asal. Inna berserta makmulnya. Apa makmul dia? Isim inna dan khabar inna. Ni asal dia. Inna al-ghubara kathirun. Okey. Apabila hina yakunu fi mahallil masdar, apabila dia berada pada tempat masdar, maka dia jadilah masdar muawwal. Yu'limu ni contoh yang sebagaimana yang kita dah bincang sebelum ni. Telah menyakitkanku. Apa yang menyakitkanku ni? Annal ghubara kathirun. Okay. Anna, ghubar, kathirun ni. Ketiga-tiga kalimah ini kita takwilkan dia, kita tafsirkan dia, kita i'rabkan dia fi mahalli fa'il bagi yu'limu. Apa yang menyakitkanku? Bukan anna saja yang menyakitkanku, bukan habuk saja yang menyakitkanku, bukan banyak yang menyakitkanku, tapi bahawasanya habuk banyak tu semua ni menyakitkanku. Okey, maka bila kita takwil, kita tafsirkan annal ghubara kathirun ni, maka jadilah kathratul ghubari yu'limuni, telah menyakitkanku oleh banyaknya habuk-habuk. Okey. Jadi pelajaran yang kita bincang sekarang ni adalah berkaitan dengan inna. Maka kita boleh tengok dalam buku ada 9 contoh. Yang mana kita baca dengan inna. Sebagai perinciannya kita boleh tengok bahagian yang pertama, jikalau berada di awal kalam, awal ayat, innan naila hayatu misra, sesungguhnya sungai Nil kehidupan bagi rakyat Mesir, innal kadhiba jubnun, sesungguhnya pendustaan itu adalah satu sifat yang pengecut, inna da'alla asasul mulki, sesungguhnya keadilan itu adalah asas bagi sesuatu kerajaan. Okey, ini adalah contoh inna di awal ayat. Okey, bentuk yang kedua, jikalau berada selepas qauli wa mashtaqa minhu, apa yang terkeluar daripada apa yang terpecah daripadanya atau pecahan-pecahan inilah. Sebagaimana kita tengok contoh yang pertama, diguna fi'il madhi. Yang kedua guna fi'il amar. Yang ketiga guna fi'il mudhari'. Bukan setakat mudhari', didahului dengan penafian pula. La takun. Maka semua berada selepas ni belaka, maka kita baca dengan in belaka baris bawah belaka. Qala al-muttahimu, berkata dah orang yang muttahamu, silap ni bukan muttahimu ni, muttahamu orang yang ditohmah, orang yang dituduh. Qala al-muttahamu, berkatalah orang yang dituduh, inni bari'un, sesungguhnya aku ini tak bersalah. Bari' maksud tak bersalah lah. Kena tuduh, dia bukan tuduh aku tak bersalah. Okey. Katakanlah innal haqqa wadihun, katakanlah sesungguhnya kebenaran itu jelas. La taqul, jangan kamu kata innal amala syakun. Jangan kata sesungguhnya pekerjaan itu susah.
Okey. Dan bentuk yang ketiga adalah idza waqa'at fi awwali jumlatis silah, jikalau berada pada awal ayat silah. Sebagai contoh zurtu, yang macam tadilah, saya telah melawat orang yang telah saya muliakannya. Hadaral ladzi, telah hadirlah orang yang. Mana ayat sebenarnya, mana cerita dia? Okey, alladzi, orang yang. Okey, cerita ni. Inna hudurahum yasurruni. Telah datangnya orang yang sesungguhnya kehadiran mereka tu telah menggembirakanku. Okey, ini satu ayat ini adalah silah kepada alladzina. Orang yang apa orang yang tu? Apa yang kita nak tafsirkan, apa yang kita nak perjelaskan? Sesungguhnya kehadiran mereka ni dapat menggembirakanku. Ashfaqtu 'alal lati, saya berkasihan belas. Saya jadi penyayang, saya bertoleransi. 'Alal lati, ke atas perempuan yang. Saya buat baik sangat dengan ke atas perempuan yang macam mana? Innaha jadiratu bisyafaqati. Sesungguhnya dia ni pun cepat berkasih sayang, mudah mudah mesra lah. Saya mesra dengan perempuan yang dia mudah mesra juga. Innaha, sesungguhnya dia, jadi ratu segera bersyafaqah, dengan kasih sayang ataupun dengan kemesraan. Okey, jadi kita jelaslah maksudnya ada 3 situasi, ada 3 keadaan yang mana inna baca dengan baris bawah, iaitu yang pertama sekali jikalau berada di awal ayat, yang kedua jikalau berada selepas qaul, yang ketiga berada selepas alladhi ataupun selepas isim mausul yang mana dia menjadi awal jumlah silah. Okey, itu sahaja. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam.